Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan daripada novel seram terkenal tahun 80-an, iaitu Bercakap dengan Jin Jilid 2, arahan daripada Tamajalis. Anggaplah cerita-cerita dalam ini sekadar hiburan semata-mata, dan jika ada kesamaan, jadikanlah pengajaran kepada kita semua. Sekian, terimalah kisah berikut. Siri 31, Rumah Misteri, Bahagian 2. Begini, kita naik ke rumah dengan cara membelakang, kata Datuk sambil merenung wajah saya dan Osman. Burung gagak terus berbunyi. Tiba-tiba Datuk bersuara lagi. Biar aku naik dulu. Saya dan Osman berpandangan lagi. Datuk menukar rancangan dengan mendadak. Datuk pun melangkah anak tangga pertama. Matanya merenung kami. Tetapi kakinya terus melangkah. Memang satu kerja yang agak sukar memijak anak tangga dengan cara yang ganjil. Bila sampai ke tangga terakhir, barulah Datuk memusingkan badannya. Kemudian dia menolak pintu yang tidak berkunci. Naik macam biasa, jangan ikut macam aku tadi, katanya dengan lantang. Kami pun segera naik ke rumah. Dalam beberapa saat saja kami sudah berada di dalam perut rumah papan beratap rumbia. Rumah itu mempunyai 3 bilik. Salah satu daripada bilik itu berkunci. Menurut Osman, bilik itu semasa ayahnya masih hidup, tidak dibenarkan sesiapa masuk di dalamnya. Kerana itu, Osman sendiri tak tahu apa yang terdapat dalam bilik itu. Datuk melihat keadaan rumah yang penuh dengan sawang dan sarang labah-labah, dari anjung hingga ke dapur. Ketika berada di ruang tengah, Datuk menguis beberapa helai bulu burung gagak serta beberapa ekor bangkai kelawar yang sudah kering. Tulang dan kepala kelawar yang kering dan keras itu bertaburan di situ. Waktu Datuk mahu menjamah tulang-tulang kelawar itu, kami terdengar bunyi deru angin yang cukup kuat. Serentak dengan itu, seluruh ruang dipenuhi dengan beribu-ribu ekor kelawar yang bersedia untuk menyerang kami. Datuk pun membuka baju hitamnya dan menutup kepalanya hingga menjadi bulat. Mulutnya terkumak-kamit membaca sesuatu. Saya dan Osman terus resah. Tidak tahu apa yang mahu dilakukan ketika itu. Datuk melemparkan bajunya ke arah dinding. Dengan serta-merta, kelawar yang beribu-ribu itu hilang di dalam rumah. Datuk ambil baju dan terus menyarukan kembali ke badannya. Datuk melangkah ke pintu bilik yang berkunci. Dengan tangan kiri, Datuk memegang ibu kunci erat-erat. Mukanya merah padam. Saya lihat Datuk meramas-ramas ibu kunci hingga hancur. Besi dari ibu kunci bertaburan atas lantai. Datuk menolak pintu bilik dan menyuruh Osman masuk. Pada mulanya Osman enggan. Namun setelah didesak barulah Osman melangkah dengan diikuti oleh Datuk dan saya. Dalam bilik itu, Datuk menjumpai satu rangka manusia terletak atas tilam yang berlapik kain kuning. Tengkorak dari rangka itu terletak dari atas sebatang kayu pulai kering. Kita balik, kata Datuk. Tanpa banyak bicara, kami ikut perintah Datuk. Ketika itu hari sudah beransur gelap. Dengan langkah yang cepat kami menuju ke rumah Osman di tepi jalan raya. Bila sahaja kami masuk ke dalam rumah, Osman jatuh pingsan. Datuk terpaksa merawat Osman hingga pulih. Tidak jauh dari tempat Osman jatuh tadi, Datuk menemui seketul batu sebesar ibu jari. Batu yang berwarna merah itu Datuk masukkan ke dalam uncangnya. Malam itu selepas menunaikan sembahyang Isyak, Datuk minta Osman mengeluarkan beliung kecil yang disimpannya. Tanpa melengah-lengah lagi, Osman mengeluarkan beliung kecil itu dari dalam kotak kecil yang diletakkan di bawah katil. Lama juga Datuk menilik beliung kecil itu. Datuk terus memberitahu Osman bahawa beliung yang disimpannya itu bukanlah beliung yang dibuat daripada besi, tapi dibuat dari tulang manusia. Selagi beliung itu disimpannya, ada satu kuasa yang mendampingi dirinya. Beliung kecil itu merupakan amanat ayahnya untuk Osman mewarisi ilmunya di samping memelihara hantu kelawar peninggalan ayahnya. Kau harus membuangnya,
Kalau tidak, dirimu selama-lamanya ditampingi oleh syaitan. Bila sampai masanya, kau akan memberinya dia makan dengan darahmu sendiri. Kalau tidak, dia akan menjahanam ke orang lain, kata Datuk pada Osman. Saya tak tahu pakcik, balas Osman jujur. Datuk termenung sebentar. Dia yakin apa yang dikatakan oleh Osman itu memang benar. Bagi menghilangkan keresahan di hati Osman, Datuk terus berjanji padanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Osman. Minta pakcik Al-Quran, ujar Datuk pada Osman itu lagi. Saya tak menyimpannya, pakcik. Surah Yasin pun tak ada. Sebagai seorang Islam, kau harus menyimpan Al-Quran di rumah atau surah Yasin. Bukan tujuan untuk menjadi perhiasan almari. Kau harus menyimpan dan membacanya. Paling kurang setahun sekali kau harus membaca Al-Quran selama 1 bulan pada setiap bulan Ramadan. Surah Yasin pula dibaca pada setiap malam Jumaat. Kau boleh baca Quran? Boleh, pakcik. Bagus. Paling akhir kau baca Al-Quran bila? Paling akhir kira-kira 5 tahun yang lalu waktu saya tamat belajar dengan Haji Mat Zain. Lepas tu, tak pernah. Datuk mengeluh kecil. Datuk menyatakan rasa kesalia atas sikap Osman itu. Menurut Datuk, orang muda sekarang kian jauh dari Al-Quran walaupun mereka tahu dan boleh membaca Al-Quran. Perbuatan membaca Al-Quran diamalkan masa kecil. Bila sudah dewasa, perangai membaca Al-Quran akan terpisah dari diri mereka. Ada yang memikirkan bahawa Al-Quran sebagai satu sikap menunjukkan diri sebagai orang kampung dan ketinggalan zaman. Jadi mereka lebih senang baca buku komik atau kartun yang tidak mendatangkan faedah. Datuk mula berkubah. Untungnya, dia tidak berkubah panjang. Malam itu, Osman terpaksa pergi ke rumah Haji Mat Zain, guru Al-Quran kampung tersebut, meminjam kitab suci Al-Quran. Bila Al-Quran berada di hadapan Datuk, Datuk terus membacanya hingga ke subuh. Sepanjang malam, itu tak ada perkara aneh yang kami alami di Pondok Osman. Tetapi, bila saya mengikuti Datuk mengambil air sembahyang subuh, di seberang anak sungai yang terletaknya tidak berapa jauh dari rumah Osman, Datuk telah dilemparkan oleh najis dari arah kiri. Kerana hari gelap, Datuk tidak dapat melihat siapa yang melemparkan najis padanya. Najis itu mengenai perut Datuk. Jangan kacau aku! Pekik Datuk. Bila suara Datuk hilang, beberapa pokok besar bergoyang dan daun dari pokok-pokok berguguran. Datuk tidak peduli dan terus mandi membersihkan badan. Bila sudah selesai, Datuk pun bersedia mau mengambil air sembahyang. Dalam sama-sama subuh itu, saya dan Datuk terpandang kaki manusia yang cukup besar. Datuk terpegun sebenyak. Manakala suasana di tepi sungai mula gamat dengan bunyi suara burung hantu dan gagak. Datuk tidak berkata sepatah pun. Dia melangkah tenang menuju ke rumah Osman. Sampai di rumah ternyata Osman masih tidur lagi. Datuk jadi marah dengan tiba-tiba. Bangun! Jangan tidur bersama syaitan! Mari kita sembahyang! Pekik Datuk sambil menyepak punggung Osman. Tergesa-gesa Osman bangun lalu mengambil air sembahyang. Bila Datuk membaca doa kunut, saya rasa rumah itu bergegar. Datuk terus menyelesaikan sembahyang subuhnya. Masa Datuk memberikan salam akhir, satu tendangan hinggap di belakang Datuk, kemudian pipi saya bagaikan ditampar oleh orang. Kibasan tangan itu saya lihat berbulu panjang dan besar pula. Datuk tidak ambil kisah dengan kejadian itu. Dia tetap meneruskan kerjanya membaca doa. Rumah terasa bergoncang lagi. Satu lembaga hitam berdiri di hadapan Datuk. Makin lama lembaga itu berdiri, di situ warnanya segera bertukar dari hitam menjadi seakan-akan kuning, kemudian menjadi putih. Saya amati lembaga itu cukup besar. Bentuk kakinya macam kaki gajah. Dari paras pusat penuh dengan bulu tebal. Datuk selesai membaca doa. Dia terus mendongak kepalanya pada lembaga itu. Di luar rumah, bunyi burung gagak hebat bersama dengan bunyi suara burung hantu. Sesekali terdengar suara orang menangis dan meratap dalam bahasa yang tidak saya fahami. Subuh itu bagi saya merupakan subuh yang amat menakutkan. Suasana subuh yang hening dan damai itu tidak saya nikmati seperti subuh yang lain. Osman tidak terkata walau sepatah pun. Mukanya pucat lesi.
Memang kau syaitan. Kau tidak menghampiri orang yang sedang sembahyang. Apa yang kau mahu? Datuk pun bangun sambil mengambil kain merah lalu mengikat ke kepalanya. Datuk berdiri dengan kaki kanannya ke hadapan dalam jarak 1 kaki dengan kaki kiri. Datuk terus memeluk tubuh. Dia membaca sesuatu. Bila mulut Datuk tidak bergerak, lembaga di hadapannya hilang dan terpacak tubuh manusia yang berbalut dengan kain kapan. Bahagian atas kain kapan itu terikat kemas. Begitu juga dengan bahagian kaki. Lembaga itu bergerak dengan terloncat-loncat. Datuk menjatuhkan kedua belah tangannya. Kaki kanan rapat dengan kaki kiri. Kemudian Datuk menepuk tangan. Saya lihat kain kapan yang membungkus lembaga itu terbuka. "Ayah!" jerit Osman. Datuk segera berpaling dan menendang bahu kanan Osman. Dan Osman terus pingsan. "Biarkan dia di situ. Kau jaga dia. Kalau dia rapat dengan syaitan ni, roh jahat akan meresap ke tubuhnya." Demikian Datuk memberitahu saya. Sebab sekarang lembaga itu membukakan kedua belah tangannya yang bersedia untuk menyerang. Datuk dengan melompat sambil membuka kain ikat kepalanya lalu memukul ke arah lembaga itu. Lembaga itu hilang dan tempatnya diganti oleh batang pisang. Batang pisang itu terus membesar hingga sampai ke bahagian palang dan akhirnya menjadi bentuk yang lain pula, iaitu manusia berkepala burung. "Lalu kau dari sini. Sebentar lagi matahari akan terbit dan kau tak boleh terkena cahaya matahari. Aku tahu itu sumpah kau." Sebaik saja Datuk mengakhiri cakapnya, burung itu terus hilang. Di kaki langit, matahari mula menampakkan diri. Datuk memulihkan Osman dari pingsannya. Datuk mengambil beliung yang dibuat dari tulang. Datuk basuh beliung kecil itu dengan 7 jenis air bunga serta 7 jenis air dari daun yang ujungnya menghala ke arah matahari terbit. Kemudian Datuk merendamkannya pula ke dalam air berlumpur. Bila matahari sudah cukup keras bersinar, Datuk meletakkan beliung tulang yang direndam itu di tengah halaman. Bila beliung tulang itu terkena panahan matahari, muka Osman yang duduk di sisi Datuk menjadi merah macam udang kena bakar. Tiba-tiba beliung itu terbakar dalam bekasnya. Wajah Osman kembali macam sedia kala. Bekas merendam beliung tulang itu Datuk tanam di pangkal pokok rambutan di tepi jalan raya. Seminggu selepas itu pokok rambutan itu mati akibat dipanah petir. Pagi itu saya dan Osman serta Datuk pergi ke rumah papan beratap rumbia. Lagi sekali bila terlihat rumah itu kami gelisah. Keadaannya cukup berbeza dari keadaan yang sebenarnya. Di ruang tengah rumah bertimbun-timbun bulu gagak dan bangkai kelawar. Bila kami masuk ke bilik tempat rangka manusia, kami dapati rangka itu sudah tiada lagi. Tempat meletakkan rangka semuanya menjadi abu. Sebelum Datuk meninggalkan kawasan rumah itu, Datuk menanam 4 batang buluh sepanjang 6 inci di 4 penjuru rumah tersebut. Di kaki tangga Datuk tanam pula paku karut yang berbalat kain kuning. "Dengan izin Allah, dia tidak akan dapat masuk ke rumah ini lagi," bisik Datuk pada Osman dan saya. Kami anggukkan kepala mengiyakan cakap Datuk. Lebih kurang 9 pagi, dengan ditemani oleh Osman, Datuk terus menemui orang kampung. "Memang kami menunggu kedatangan awak," kata ketua kampung yang berkulit hitam manis, memakai songkok hitam. Usianya dalam lingkungan 60-an. Dia mempersilakan kami duduk. "Memang arwah ayah saya Osman ni saya kenal benar. Tapi saya tidak menduga yang dia tu ada memakai ilmu salah. Saya kesian pada Osman ni. Dia tidak tahu apa-apa dan jadi mangsa orang kampung," beliau menyatakan pada Datuk. Cara diam-diam, ketua kampung menyatakan bila keadaan sudah baik, dia berhasrat mahu menjodohkan Osman dengan anak bongsunya. Menurut ketua kampung, hanya dengan cara itu saja boleh mengembalikan kepercayaan orang kampung terhadap Osman. Kalau boleh, biar semua anak buahnya berada dalam keadaan selamat. Dia tidak rela anak buahnya hidup menderita. Sikap Tok Ketua memang dituntut oleh ajaran Islam. Kita orang-orang Islam wajib membantu sesama saudara Islam walau apapun tujuannya untuk kebaikan. Ini merupakan satu ibadah, kata Datuk. Saya lihat ketua kampung tersenyum lebar. "Bagaimana? Ada harapan perkara ini akan berakhir?"
Tanya ketua kampung. Dengan izin Allah akan berjaya. Kami dah berusaha membaca surah Yasin selama 44 hari. Nampaknya tidak berkesan. Tambah ketua kampung lagi. Satu perkara yang harus kita ingat bahawa pembaca surah Yasin tidak semestinya permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Umpamanya, kita mesti terdahulu mendekatkan diri kita kepada Allah. Menjalankan segala perintah dan larangannya. Cara kita meminta itu harus dengan ikhlas. Kalau tidak memaksa, jangan bila sudah terdesak baru ingatkan Allah. Di samping itu kita harus ikhtiar, kata Datuk. Setelah mengadakan perundingan dari hati ke hati, ketua kampung sanggup menemani Datuk berjaga di hadapan rumah papan berantak Rubiah pada sebelah malamnya. Malam itu, selepas sembahyang isyak, kami membentang tikar mengkuang di halaman rumah papan berantak Rubiah. Seperti selalu, bila mahu menjalankan tugas-tugas berat, Datuk akan memakai seluar hitam, baju hitam, di samping kain ikat kepala berwarna merah. Lebih kurang pukul 12 malam, kawasan tempat kami duduk diganggu dengan bunyi yang amat menggerunkan, macam suara gajah. Bila suara itu hilang, keadaan tempat kami terang benderang. Saya terkejut. Lembaga manusia yang berkepala burung berdiri di hadapan kami. Bila melihat keadaan yang ganjil itu, ketua kampung terus pingsan. Osman jadi lemah dan dia juga pingsan. Datuk segera mematahkan pokok keladi di sekitar kawasan itu dan menutup badan ketua kampung Nak Osman. Saya mula terdengar suara anjing menyalak dari arah belakang rumah papan beratap Rumbia. Saya tidak tahu macam mana anjing-anjing liar berada di situ. Suara burung jampuk dan burung hantu bertalu-talu dan kedengaran suara bergendang dan ada kalanya macam suara orang menangis dan merayu. Lembaga manusia berkepala burung itu masih berdiri di hadapan Datuk. Matanya bersinar-sinar bagai mengeluarkan cahaya api. Dalam saat yang sama, saya melihat berpuluh-puluh mayat yang sudah dikapan dengan kain putih terbujur di hadapan Datuk. Mayat-mayat itu bagaikan bergerak dalam kain putih. Datuk terus menepuk bumi. Dia mengambil sebahagian dari tanah di hadapannya. Tanah itu dibulatkan sebesar guli. Kemudian Datuk menggenggam tanah itu kejap-kejap. Dari celah-celah jari Datuk keluar asap. Bila tangannya dibuka, tanah itu menjadi merah menyala. Datuk membalingkan tanah itu ke arah lembaga berbadan manusia berkepala burung. Bila tanah itu terkena pada lembaga itu, serta-merta lembaga itu gaib. Datuk melompat ke hadapan. Datuk mengeluarkan buluh yang sudah ditajamkan hujungnya kira-kira 8 inci panjang dari rusuk kirinya. Inilah sumpah kau. Aku tahu buluh saja yang boleh menghilangkan kuasamu. Jerit Datuk lalu menikam ke kiri dan ke kanan. Pelik juga saya melihat telatah Datuk menikam sesuatu yang tiada. Sudah 7 kali Datuk menikam. Tak ada apa-apa yang aneh terjadi di hadapan saya. Bila Datuk menikam ke kiri untuk kali yang ke-9, saya terdengar suara jeritan yang cukup kuat.